Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi untuk siri kedua Alumni Podcast Cerita Sikit, dan kali ini kita akan berbicarakan tentang konsep berilmu bakti. Okey, masa yang siri pertama tempoh hari, untuk makluman semua, kita ada berbahaskan tentang Menara Jam. Untuk hari ini, apabila yang bahagia Datuk VC masa berjumpa dengan pelajar baru, dia mencetuskan atau nak membawa dan bercerita tentang konsep berilmu bakti. Jadi hari ini kita nak kongsikan dulu apakah sebenarnya konsep berilmu bakti ni, falsafahnya, kerangkanya, apa perlu dibawa oleh alumni, kerana kita ni alumni, yang kita ni adalah pusat perubahan alumni. Jadi kita akan lihat daripada sudut alumni. So pada hari ini kita ada dua orang jemputan. Terima kasih di sebelah kiri saya Profesor Emeritus Dr. Rahman Aruf. Dah seronok pula Prof, hari tu sekali dengan Prof dalam satu forum tu berkongsi. Hari ni kita nak berkongsi dengan Prof. Bila kita nak bawa Prof, kita teringat dulu Prof pernah jadi TNC HEPA. Okey, dia jadi TNC HEPA pada 99 dan 2000. Ketika itu dia punya wingman dia, orang kuat dia adalah Tuan Haji Yahya Salim. Ini Pak Ya, lebih dikenali dengan Pak Ya. Jadi kita bawa dua orang ini untuk kita sama-sama kongsikan ketika zaman itu apa yang kita bawa tentang berilmu berbakti dan apa yang ada sekarang ini dan apa pandangan mereka, falsafah dan konsepnya. Berilmu berbakti, dua perkataan, kita cuba kupaskan dulu tentang apa itu berilmu. So Prof, santai-santai saja Prof, mungkin Prof boleh bagi permulaan ni berilmu tu Prof. Kalau tak terlalu berat sangat lah. Terima kasih Tuan Fahmi, Tuan Yahya dan pendengar sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya cakap tentang berilmu ni, saya nak maklumkan, kita semua tahulah bahawa betul, berilmu berbakti ni dalam bahasa Inggerisnya with knowledge we serve. Yeah. Saya rasa moto berilmu berbakti ni terbit semasa Naib Chancellor yang keempat. Masa tu Nyusi Pertanian lah Prof Masih lagi Pertanian lah. Pertanian. Okey. Iaitu di bawah pentadbiran Datuk Zuhaidi. Pak Ya dah ada bekerja masa tu Pak Ya kan? Ya. Dah ada kan? Saya dah pencen dah. Saya dah bersara wajib. Masa Datuk Zuhaidi tu Okey. Kerana Datuk Zuhaidi tu dia mentadbir 2001 hingga 2005. Alright. Okey. Saya dah bersara lah. Oh ya, Zuhaidi tu Pak Ya memang confirm ada lah. Dan Tak, saya pun tak ada pada waktu tu. dan apa ni, Saya dipinjamkan. dan sebelum tu kita ada moto yang berbunyi to serve and save. Bukan with knowledge we serve. Okey. Dan dalam bahasa Melayu masa tu, untuk to serve and save ni, kalau tak silap saya, ialah bertani berbakti. Okey. Jadi bukan orang ingat berilmu berbakti ni zaman Universiti Pertanian lagi Bro, bukan ya? Zaman college, zaman universiti juga, terutama sekali zaman college lah, bertani berbakti. Bertani berbakti. Kita faham lah, kerana masa tu Pertanian saja. fokus institusi ini hanya on pertanian. Dan kenapa to serve and save? Maknanya berkhidmat untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Kita tak tahulah, mungkin Masyarakat lah Prof kan. menyelamatkan kehidupan manusia Ya. yang bergantung kepada pertanian. Mungkin menyelamatkan persekitaran, menyelamatkan pertanian, menyelamatkan kehidupan. Itu yang mungkin maksud to save tu. Walaupun berbalik pada berilmu berbakti ini, ia terbit. Yang saya ingat semasa pentadbiran Datuk Zuhaidi. Alright. Bagaimana beliau menghasilkannya, wallahualam, saya tak tahu. Sama ada
dia tubuhkan satu jawatankuasa ataupun dia sendiri mencetuskan idea itu, saya wallahu alam. Kemudian terpadamlah yang awal-awal tu Prof kan. Dia bawa terus berilmu bakti itulah. Yang bertani itulah tak ada dah. Kemungkinan kerana institusi ni dah tak fokus lagi pada pertanian. Dah mula ada kejuruteraan, dah ada macam-macam. Social science, ekologi, Economics. pendidikan, perubatan dan sebagainya. Jadi dia mungkin rasa tak boleh lah bertani saja. So, untuk keseluruhannya lebih baik berilmu. Okey, itu yang berilmu tu bro. Seluruhannya adalah berilmu. Semua ilmu lah bro kan. Okey. Kerana jurusan pengajian dah bertambah. Tidak lagi berfokus pada Pertanian. pertanian. Jadi ilmu tu keseluruhan ilmu bro ya. Okey, cantik, ringkas, padat, tepat. Jadi kita bawa ilmu secara keseluruhan. Okey Pak Ya. Berbakti tu Pak Ya. Kemudian baru kita gabungkan tu berilmu dan berbakti. Okey, berbakti dulu Pak Ya. Okey, apa yang saya nak beri reaksi sedikit kepada apa yang Prof sebutkan. Saya daripada tahun 1975 mula bertugas di UPM. Wow, 75. Sehinggalah 1999. Belum cukup 2000 lagi saya dipindahkan. Sepanjang waktu itu yang saya tahu hanyalah berilmu, berbakti. Sepanjang masa itu yang saya tahu hanyalah berilmu, berbakti. Tidak ada yang lain. Apabila Prof menyebut hal ini, saya seronoklah mendengar sebab saya tak tahu. Maka sekarang saya tahu. Tetapi satu lagi perkara, kalau Prof katakan pada zaman yang telah lewat sedikitlah daripada kerja saya ni, pada waktu itu baru keluar yang ini. Tetapi kenapa saya tidak tahu? Kenapa tidak diisytiharkan kepada semua? Itu reaksi saya lah Prof. Reaksi saya. Kemudian berbakti ini, kita kena bercakap tentang berilmu dulu. Kerana di dalam berilmu itu dia ada beberapa perkara lain. Sebagai seorang pelajar dia harus berilmu. Tetapi bukan sekadar ilmu pengetahuan. Ilmu yang lain juga ada. Dia harus kuasai. Barulah dah boleh datang yang berbakti tu. Baru boleh datang berbakti. Ilmu yang lain saya rasa sebut yang pasal tidak war-warkan tu. Dan kita pun tanya juga yang kita dah bawa selama ni berilmu berbakti tu. Kita pun tengok juga apa makna sebenarnya yang dipegang oleh UPM ini berilmu berbakti tu Prof. Sebelum tu saya rasa saya nak tegaskan. Apabila kita kata itu moto kita, kita kena terimanya sebagai suatu yang serius tu. Kita kena serius menanganinya. Kita tu maksudnya warga UPM lah Prof. Kita. Yalah. Ya, Kesemua. Okey, kalau saya guna kita tu semua warga UPM lah. Kerana moto ni dia mencerminkan matlamat kita. Atau prinsip kita. Prinsip. Atau kepercayaan kita. Ya. Okey. Atau motivasi kita. Ya. Ya, lazimnya motivasi itulah. Setuju Prof. Atau ideal kita, keunggulan kita. So tak boleh main-main. Kalau kita dah ada motor tu, kita mesti pastikan ianya terjadi. kita dapat merealisasikannya, menyempurnakannya. Betul, saya setuju Prof. Dia bukannya kita meletakkan di samping kita sebelah kanan, atau kita letak sebelah kiri, atau kita letak di tempat yang lain. Bukan Prof. Dia adalah peneraju. Moto adalah peneraju kita di universiti ini. Dan di dia mana, berada di hadapan Prof. Dan kalau tak silap saya, di mana diletakkannya berilmu berbakti tu? Di bawah keras tu, dekat keras tu. Berilmu berbakti. Ya. Cuma je Prof, nak memahamkan tu, saya faham berilmu berbakti saya begini. Tanya orang lain pula berilmu berbakti saya begini. Betul. Itu tu Prof. Itu. Walau apa pun saya rasa Aha. supaya kita sekata lah. Betul, sekata dan Dengan kesepaduan tu.
kita kena, dan kita kata benda ni penting, maka kita kena cari takrif yang ataupun definisi rasmi yang bagi saya lah mengagumkan, impresif. Dan untuk menjadi ia terjadi tu So apa? Dia mesti sesuai dengan gahnya UPM ni. Ya. Yang masyhurnya semerata Seantero negeri ni, semua dunia. tahu. bereputasi antarabangsa tu bro kan. Alright. Jadi janganlah takrif kita tu macam biasa-biasa aje. Tak boleh. Saya setuju. Cannot be mundane. Okey. Dia mesti bagi saya lah. Mengagumkan tu bro Nak Sangat mengayat betul. mengagumkan tu. Ya. Barulah standard yang sama dengan nama UPM tu bro kan. Betul. Ya. Kerana Prof ya, seorang pelajar itu dia mencari ilmu. Tetapi sekadar mempunyai ilmu tidak cukup untuk dia sebagai seorang pelajar. Dia kena belajar yang lain juga. Untuk dia berbakti tu. Ya, untuk sampai ke situ dia kena belajar yang lain. Yang pertama dia kena belajar berkawan-kawan dengan orang yang lain. Berkawan-kawan dengan yang pelajar-pelajar yang lain yang bukan saja daripada aliran dia tetapi juga yang berbeza aliran studi dia. Saya teringat kata Prof Sulaiman. Okey. Dia kata pelajar dia harus punya ramai kawan. Kerana di situ dia akan mengukur diri dia. Sama ada dia seorang yang rajin, dia seorang yang malas, dia seorang yang pemarah, dia seorang yang jujur. Orang lain yang mengukur dia. Dia sendiri, bukan, dia sendiri yang mengukur. Dia sendiri yang mengukur. Persahabatan tu membolehkan dia sendiri mengukur. Itu kata Prof Sulaiman. Dia Prof Sulaiman juga TNC kita dulu. Oh ya, Kan? kawan baik Prof. Tu kita kena generasi sekarang kita sebut kita kena terangkan tu. Sikit ramai tak kenal. Ada satu benda yang saya nak ketengahkan. Saya nak tengok berilmu berbakti dari sudut bahasa Inggerisnya. Baik. Iaitu apa ni, tadi kita kata with knowledge Bisa. we serve. Okey sekarang ni Prof kita nak cuba, tadi kita dah berilmu, berarti sekarang cuba kita nak tengok berilmu dan berbakti tu Prof kan. Tak juga. Tak kita, juga. Saya nak tengok interpretasi lah. Baik, Dia kata baik. ada orang macam ni, ada Ya, orang ya, ni. nak kesepaduan tu. Alright. Satu daripada interpretasinya ialah berilmu berbakti ni, okey, with knowledge we serve, ialah nak berbakti kita mesti ada ilmu. Okey. Yes. Okey. Berilmu berbakti maknanya berbakti tanpa ilmu ni kosong, tak ada arti, tak ada makna. Tong kosong terus bro kan. Kita mesti berilmu. Know what? Kita nak berbakti pada orang kalau kita ada ilmu, tak salah. Tak salah. Berisiko. Saya takut the blind leading the blind. Kita tak ada ilmu, kita nak berbakti, kita buta, kita membimbing orang buta. So UPM kita semua ni mesti pergiatkan lagi research kita untuk dapat ilmu baru, kemahiran baru, inovasi kita. Yes. Aktifkan balik pengembangan kita. Okey. Dan macam-macam lagi lah yang boleh kita buat untuk berbakti. Okey, istilah Itu saya bahasa Inggeris tadi Prof yang Prof maklumkan tadi tu. So, with knowledge tu memang dengan ilmu yang berbagai tadi itulah Prof. Ya. Okey. Tanpa ilmu tak usahlah nak berbakti. Janganlah. Okey, itu satu interpretasi. Baik, satu. Satu lagi, berilmu berbakti ni, interpretasi kedua lah ialah dia minta, moto ni minta kita berbakti. Kalau kita berilmu tak berbakti, maka sia-sia ilmu kita. Dah ada ilmu, dah ada dah. Okey. Bagi saya lah sia-sia. Nak biarkan borek. Bagi saya Penat belajar lama-lama Prof. Lepas tu kau duduk diam lah. lagi pun bagi saya memang dah terbatin fitrah konsep ilmu tu ia mesti diwarisi.
Terbatin perkataan. Terbatin. Dia mesti dimanfaatkan. Kalau tidak bukan ilmu. Warisi. Ya, itu konsep dia lah, konsep ilmu. Dia mesti Dimanfaatkan, mesti diwarisi. Diwarisi. Dan bagi saya lah, orang yang berilmu, dia ada potensi untuk berjasa dan membantu orang lain. Betul. InsyaAllah kalau dia dah berilmu, dia akan ke arah itu. Dia mesti. So dua lah. Itu harapan lah kan. Berilmu berbakti ni satu, tanpa ilmu janganlah nak berbakti. So perbanyakkan ilmu kamu. Kita di UPM ni buat research, macam-macam lah kita boleh buat kan. Okay. Kemudian dah ada ilmu, mesti berbakti. Mesti berbakti. Cakap tentang berbakti tu Pak Ya, saya teringat kita berkongsi kat Dusun Contoh. Kami ni anak murid Pak Ya lah. Kita akan kupas macam-macam cerita di Dusun Contoh tu untuk menambah ilmu itu tadi lah, ilmu di luar bilik darjah. Ada satu kisah yang Pak Ya ceritakan kepada kami ialah pergi tanpa menjamah sebutir pun. Tidak membilang bakti, biar hasil yang berkata-kata. Berbakti itu, okey, kita pergi berbakti itu. Adakah kita nak berbakti itu kita perlu dibayar? Kalau kita berbakti dibayar, itu bukan namanya bakti. Adakah kita kena sampai tahap biar hasil yang berkata-kata, kita tidak klaim apa-apa, itu baru dikatakan berbakti itu Pak Ya? Tanya sendiri orang yang menulis tentang cerita itu. Memang tertanam ramai yang memegang tu Pak Ya, anak-anak murid Pak Ya ni. Saya cuba melukiskan, saya cuba melukiskan makna yang tidak boleh dipegang. Makna misalnya, makna yang payah, dia bukan objek. Okay. Saya cuba melukiskan makna itu supaya student faham. Makna kepada kepada nilai-nilai baik yang mesti ada di dalam diri seorang yang berilmu bagi menyokong dia berbakti. Jadi saya menulis case tadi adalah 2 lai, 3 lai, macam tu lah. Macam-macam lah saya tulis. Saya ingat banyak jugalah yang saya untuk tulis maklumat kawan-kawan untuk semua, saya memberikan kepada pelajar dan kemudian berbincang dalam kursus. Itulah yang saya buat, bro. Dulu pegawai hal pelajar, macam Pak Ya katalah, dia membina sasiah pelajar tu, pegawai itu turun daripada TNC, kemudian bersama lapangan dengan pelajar untuk membawa makna apa itu sebenarnya berbakti tu. Begitu ke bro? Kita pergi tanpa berbakti, tanpa bayaran, orat, sukarelawan. Adakah itu yang kita harapkan berbakti di Universiti Putra Malaysia ni? Bagi saya lah, berbakti ni bukan hanya mesti dilakukan oleh pelajar saja. Okey. Right. Staf akademik, staf bukan akademik, kita semua warga UPM. Ini moto kita. Kenapa pelajar saja mesti berbakti? Kenapa tidak pensyarah? Kenapa tidak staf lain? Itu yang Prof kata, kita tu adalah kita semua ni warga UPM. Saya tak nak mengharapkan pelajar saja untuk menegakkan moto kita ni. Dan sekarang ni alumni lah Prof kan. Bukan alumni jugalah. Alumni juga terlibat. Berbalik pada berilmu tanpa bakti tanpa ni. ilmu. Saya ada satu benda yang saya terbaca lah. Dia kata knowledge is power. Okey, betul. Ilmu itu power, ilmu itu kuasa. Bagi saya tidak. Oh ya. Berbudi itu kuasa. Ilmu kita ni tak ada kuasa, tak ada power tanpa kita berbakti. Okey. Yes. Setuju bro. Tanpa kita berbakti. Ilmu ni macam peluru tu. Tak guna peluru tu kalau tak ada senjata api. Okey. Tak gunanya ilmu kalau tak ada bakti. Pandangan saya lah. Prof, saya ada yang penting yang Prof nak sambung, teruskan. Tak ada. Cukuplah untuk tu. Okay. Untuk kalau berilmu berbaktilah. Baik. Saya nak cerita satu pengalaman saya. Baik. Tapi pengalaman ni kecil ya, Prof. Kecil aja. Kecil kerana yang hanya melibatkan seorang pelajar. Okey.
salah satu pihak berkuasa yang hebat di UPM ini ialah Senat. Betul. Senat lah yang paling besar sekali dan yang paling gagah. Senat telah menjatuhkan hukuman disingkirkan daripada menjadi pelajar berdaftar UPM kepada seorang pelajar yang bernama Abdul Rahman. Jadi setiap malam Abdul Rahman ni telefon saya. Cik Yahya, saya nak bercakap ni. Saya nak minta Cik Yahya tolong masukkan saya balik ke UPM. Okey. Reaksi saya yang pertama, saya kata, you patut pergi bahagian akademik. Dia kata, no. Senat telah Buat keputusan. telah buat keputusan. Okey, kalau macam tu, you bagi nama penuh your metric, besok saya semak your file. So saya tengok. Saya tahu bukan mudah nak melawan dengan dengan Senat. Senat ada dekan, Senat ada profesor, Senat ada naib chancellor dan sebagainya. Ahli Senat ya. Ahli Senat, bukan senang nak melawan. Saya tahu saya tak boleh lawan. Tapi saya fikir justifikasi yang digunakan oleh Senat itu yang tidak Senat lihat. Okey. Dia hanya okey, you tak masuk exam. You tak datang untuk beberapa ujian-ujian lain, maka you disingkirkan. Tapi dia tidak melihat kepada mengapa ia disingkirkan. Mengapa dia tak datang? Jadi saya pun tanya dia dalam telefon ni. Okey, apa yang sebab you tak datang? Dia sebut dia sakit. Apa kamu sakit? Saya minta dia tulis apa yang dia sakit, kemudian siapa yang terlibat. Terlibat ni maknanya yang boleh membuktikan bahawa yang dia sakit. Misalnya Tok Bomo ke, penghulu ke, Tok Imam ke. Siapa yang tak boleh tulis dalam Rumi, tulis dalam Jawi. Mak kamu kerja apa? Mak saya kerja amah tadi rumah orang. Okey. Siapa yang akan buktikan kata mak kamu ini? Amah. Okey. Ada lagi lah beberapa. So saya kumpulkan. Saya buat kertas cadangan, kertas kerja. Saya hantar kepada Senat. So saya kata kepada Atiah, Atiah jangan you hanya ikat. Saya akan angkat bawa naik ke Senat. Saya nak pastikan bahawa kerja ikhlas saya ini ia bermula dengan ikhlas, berjalan dengan ikhlas dan berakhir dengan ikhlas. So saya hantar. 4:30 petang Cik Azhan telefon saya. Yahya, you punya kertas telah diterima. Budak Abdul Rahman itu akan saya hantar supaya dia datang balik. Alhamdulillah. So Abdul Rahman datang slow. Saya lah Abdul Rahman, kata dia. Okey lah. Itulah saya jumpa kali yang pertama dan itulah kali yang terakhir. Apakah itu berbakti, Prof? Itu soalannya. Panjang ceritanya. Apakah itu? Boleh lah. Tapi bila kita cakap ikhlas, saya nak tambah satu lagi ciri lah tentang tajuk ni. Ya, ikhlas Prof ni. Betul. Saya rasa kita patut bercakap tentang niat dan adab. Okey. Niat dan adab kita berbakti. Okey. Jadi saya betulkan tadi tu bila adakah bakti begini. Niat kita mesti ikhlas kerana Allah. Kalau niat kita agar aku dimuliakan. Tutup aku berbakti. Ada udang di sebalik batu. Okey. Kalau universiti beri kredit kepada berbakti kita kerana nakkan KPI kita lebih baik. Ini semua bukan berbakti. Berbakti mesti ikhlas. Ini pandangan saya. Betul. Kalau tak ada ikhlas, dia tak qualify dipanggil sebagai berbakti. Itu sebab saya tanyakan tadi tu. Sekarang kita cuba nak cari kat mana titik buta kita. Sebab saya berbakti saya pegang pada falsafah Pak Yah. Biar hasil yang berkata-kata, Fahmi, tak apa, you buat. Biar kita pergi tanpa menjamah sebiji pun. Niat yang ikhlas, Prof dah bagi perkara tersebut. Jadi untuk kita nampak pada titik buta ni, supaya kita lebih celik akal, supaya kesatuan pemahaman berilmu berbakti tu, kita dah cuba dapatkan sedikit demi sedikit ni, Prof. Niat yang ikhlas. Ya. Itu niat. Adab.
Adab. Okey, adab lah bro, adab. Okay. Adab. Right. Kita janganlah anggap orang yang menerima bakti kita sebagai daif. Wow. Jangan. Itu Dia adab mungkin, hanya dia orang mungkin kurang tahu tentang apa yang kita cakap, tapi dia mungkin dia mungkin seorang doktor, Ya, tapi minta bakti pada kita dalam bidang lain. Jangan anggap Betul. orang yang menerima bakti kita ni semua daif. Kita jangan ingat kita ni hebat. Selazimnya kita dengar ikhlas je Prof kan, sekarang ikhlas dan adab. Adab. Saya sampai ke titik Prof bila saya duduk menong akan kata-kata ini, moto ini, saya sampai kepada titik bahawa Tuhan menyukai orang yang sentiasa membantu orang lain. Mungkin Tak berapa dengar punya. Tuhan tolong tak apa. Tuhan dia lebih suka pada orang yang membantu pada orang lain, yang beri manfaat kepada orang lain. Itu dia. Sebaik-baik manusia ialah orang yang beri manfaat pada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Prof memperelokkan. Terima kasih. So kita tak boleh nak menunjuk yang kita ni hebat, yang kita ni pandai, yang kita ni no lah. Nak berbakti ada rendah diri lah. Keadaan tersebut jadi kita untuk mendapatkan kesatuan, cuba bagi orang yang pemahaman dia berilmu berbakti ni begini, orang pemahaman berilmu berbakti begini, dan kita kena ada satu kesatuan pemahaman yang sama tu. Tuan, Bila dah dalam UPM tu dia dah faham berilmu berbakti begini, jadi bila jadi alumni dia mudah nak bawa. Sebelum dia bawa keluar, dia jadi alumni tu graduan, saya tak bawa faham tadi graduan, graduate. Jadi kita kena biar dia tahu tentang berbakti dalam kampus dulu. Besok dia dah jadi alumni, dia tahu macam mana nak berbakti tu. Nak bawa konsep yang tidak boleh dipegang, falsafah apa semua tu. Macam dulu kami ada, macam mana Prof tu? Kita nak bagi faham dulu ni. Penulisan itu semula. itu satu kena buat bengkel lah tu. Okey, kita bengkelkan perlu. Cuma memanglah saya bila cakap tentang alumni ni, saya percaya lah apa ni staff, pelajar kini giat dalam apa ni aktiviti berbakti ni. Tapi saya berharap sangatlah. Okey. I'm not very sure, tapi saya berharap sangat bahawa budaya berbakti ni mengembang hingga kan alumni. Kami alumni tu ramai tu. 190,000 alumni Nak terlibat. Tak cukup tangan Ya Prof. untuk mengurus. Bukan ni maksud saya graduate ni yang Ya. yang di luar sana tu Terlalu ramai. nak terlibat, nak terus mendukung alma mater dia punya motor ni. Ya. Betul Prof. Kalau sekurang-kurangnya dan saya that's the best lah. The first step is berbakti kepada UPM sendiri. Ya. Ya. Charity begins at home. Ya. Untuk kemajuan UPM, untuk kesejahteraan UPM, untuk kejayaan UPM. Saya tak tahu, saya tak ada data sejauh mana alumni ni Ya. memberi sumbangan kepada Sedap tu Prof. UPM. Baik. Sedap. Tapi harap-harap kita harap pihak alumni ni boleh Menggiatkan tu, stimulate, Prof. Ya. memerangsangkan mereka untuk terlibat dalam Menyumbang semula tu. motor ni, berilmu berbakti. Betul tu Prof. Kita ada 190,000 beasiswa yang ditaja alumni, kita tak sampai pun 30 dengan 190,000 alumni yang kita ada, dan kita sedang ada beberapa strategi lah. Sebab bila sebut 190,000, takkan baru 30 beasiswa je alumni ada. Kita sekarang ni Prof, bila kita dah bergerak, kita ambil 100 tahun 50 ke 100 tahun 4 ya. Kita dah ada alumni senior, alumni tengah dan alumni yang baru. Kelompok-kelompok ini harus ada strategi-strateginya lah. Tetapi itulah dia tadi, kita kena fahamkan dulu konsep berilmu berbakti itu Prof kan. Saya setuju sangat yang itu. Supaya ia nampak istilah yang orang kata besar dan tahu tentang
apa yang kita ni ikhlas dan beradab itu Prof. Wah. Okey, saya ingin apa nama? Tadi saya kata kita berbengkel lah, tanyaan dia kan macam mana kan. Tak sedap pula jawapan macam tu. Okey ni lah. Kalau saya punya pandangan, kalau masa zaman-zaman dululah, taklah lama sangat lah, tapi zaman-zaman dululah sebelum kita jadi Universiti Putra ni, semasa zaman Universiti Pertanian, kita berbakti. Dan saya rasa bakti kita tu agak berkesan kerana kita ada mekanisme. Iaitu pusat pengembangan. Pusat pengembangan dan pendidikan lanjutan. Di mana Pak Tani, penelayan dan sebagainya dapat manfaat daripada ilmu dan kemahiran kita. Hari ini ada tak mekanisme Sekurang-kurangnya yang monitor, yang menyelaraskan, yang memudahcarakan pelajar dan staf berbakti? Baik. Ada mekanisme tak? Saya nak tanya, saya tak tahulah kerana saya keluar pada UPM dah lama kan. Saya tak tahu. Siapa yang introduce? Siapa yang memperkenalkan berilmu berbakti kepada pelajar baru? Okay. Yang baru ni membawa visi lah yang terkini ni. Siapa dia yang memperkenalkan berilmu berbakti kepada staf yang baru? Pensyarah baru, kerani baru, staf akademik yang staf yang bukan akademik yang baru join UPM. Siapa dia? Alright. Okay. Ada tak? Kami senaraikan ni Prof, betul titik-titik buta tentang berilmu bakti ni kita senaraikan ni supaya kita lepas ni kita ada Ada tak siapa perkenalkan? So saya rasa kena pihak universiti lah, saya rasa kena memikirkan satu mekanisme no. Cari satu untuk mendidik, untuk memperkenalkan, untuk mewawarkan, untuk merakamkan segala benda yang berkaitan dengan berbakti ni. Ya. Kau tidak, masing-masing buat Berbakti apa yang dia ingat betul. Ya. Saya rasa berbakti saya begini, dia ingat berbakti dia begini. Prof, saya Dari masuk. mana nak minta bantuan, dari mana yang dia boleh dapat kemudahan dan sebagainya ya. Saya masuk lah. Semangat mencelah. Prof, pelajar kita tinggal di Kolej Kediaman. Alright. Banyak tinggal di Kolej Kediaman pelajar kita. Maknanya mereka 24 jam bersama-sama dengan kita. Pelajar tahun 1 itu bersama-sama. Apakah kita mampu? Apakah kita sudah mampu bercakap mengenai hal yang sedang kita bincangkan sekarang ni kepada dia orang? Satu. Yang kedua, Prof, saya bersetuju dengan Prof, tetapi tidak juga bersetuju dengan Prof. Berkenaan dengan berkenaan dengan adanya mekanisme yang membawa kepada kebaktian. Seharusnya dia datang keluar daripada Tak maksud saya bukan kita menyebabkan mereka berbakti, tak, at least dia faham apa itu berilmu berbakti, siapa perkenalkannya. Ya. Tak ada seorang. Saya sebelum saya ke sini, saya tanya beberapa orang staff kita. They seem not to know. Dia tu dah Saya hanya mengatakan mekanisme ni bukan untuk kita train dia menjadi seorang yang berbakti, tidak. Ya. Mungkin kita jadi pemudah cara, kita facilitate. Okey, sekarang ni kalau yang orang kata perkongsian terakhir daripada Prof sendiri, kita nak ada satu istilah yang kagum, yang mengagungkan, yang hebat dengan kehebatan kita. Kemudian kita sampai berbakti itu niat dan adab. Kemudian dia harus ada mekanisme untuk sampai yang terakhir, Prof. Dah nampak dah Prof ni tu, dah disusun cantik. Ya. Jadi orang lain yang mendengar, rakan-rakan yang mendengar ni mungkin okey, betul juga. Dan betul juga Prof, kita jumpa orang ni cakap lain, cukup orang ni cakap lain. Yang saya jumpa lain saya tak tahu apa. Okey Prof. Sikit tu. Tak apa Prof, yang terakhir ni sebagai yang hasrat
kita ni semua adalah warga UPM. Saya buat jugalah sedikit apa ni, tanya sini, dan saya terjumpa dalam apa ni, satu dokumen iaitu tajuknya UPM beriltizam untuk mengekalkan status SUA akreditasi. Yang ini tahun 2015 ni. Dan dalam dokumen tu ada tertulis moto UPM berilmu berbakti. Dan diterangkan apa itu berilmu dan diterangkan apa itu berbakti. Dokumen tertulis ni Prof kan? Tertulis. Jadi saya anggap ni sebagai rasmi. Tapi bila saya bacanya, minta maaf lah, saya rasa kena semak semula lah penulisan ni. Nak saya bacakan boleh. Penggunaan kata berilmu. Dia kata, kami percaya bahawa hanya melalui ilmu manusia berkemampuan untuk meningkatkan tawaduk mereka kepada penciptanya. Menerusi kebolehannya memahami intipati ciptaan Tuhan. Serta untuk menghormati dan mengekalkannya bagi generasi akan datang. Saya terima lah ini sebagai salah satu konsep ilmu. Tapi banyak orang telah mendefinisikan ilmu. Tapi saya nakkan satu definisi yang dapat dikaitkan dengan moto berilmu berbakti. Saya tak nampak kaitan definisi berilmu ini dengan berbakti. Dia seharusnya ilmu itu akan dibawa dia lebih kepada berilmu dan kita bertawaduk, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu je. Tapi di mana saya kata untuk definisi operasional, biarlah kita cari definisi yang menjurus kepada meminta kita berbakti. Dia akan membawa ke berbakti tu konsep ilmu tu. Itu komen saya lah. Berbakti dulu bro. Kemudian berbakti. Kami mengakui bahawa cara paling baik. Cara paling baik. Dia cakap cara. Dia tak kata apa itu berbakti. Untuk cara paling baik untuk membuat khidmat kepada masyarakat. Khidmat kepada masyarakat. Kita faham apa itu khidmat kepada masyarakat. Tapi takutlah. Saya takut. Ada orang hanya memahaminya sebagai kerjasama. MOU, gotong royong, bakti siswa, sukarelawan, Indonesia tu. Memang sebahagian penting khidmat bakti. Tapi saya rasa itu agak terbatas lah maksud bakti. Terbatas. Perlu diluaskan. Yang ilmu tadi tu macam sengit. Dia, kan? Dia tak direct pada berbakti. Bagus bro. Sengit sikit. Bukan salah sengit. Masih boleh panjat tapi sengit. Dia sengit. Kalau dalam konsep moto kita lah, kalau tak ada kaitan dengan moto, boleh. Definisi ilmu tu. Tapi kalau nak kaitkan dengan bakti, dia sengit sikit. Dan konsep berbakti ni pula bagi saya agak terbatas. Hanya masyarakat kata, membuat khidmat kepada masyarakat. Kita faham. It is a very huge concept khidmat pada masyarakat ni. Tapi untuk orang layman, orang biasa, biasanya dia kata gotong royong, kerjasama, kerja volunteer dan sebagainya. Dan dia kata menerusi graduan kami, bukan graduat dan sebagainya lah. Jadi kalau nak pakai penerangan ini, pencerahan ini, pakailah. Tapi kalau tanya saya kata masih ada ruang semak semula lah. Ruang penambahbaikan itu ada Prof. Semak semula, tambah baik. Kalau tanya saya lah, itu jawapan tu. Terima kasih. Boleh Prof. Tuan-tuan, Prof pandangan Prof tadi ni, kita berpegang bahawa ruang penambahbaikan adalah ruang yang paling luas dalam dunia. Pandangan Prof tu ada benarnya, ada betulnya. Sebab saya graduan dan graduate itu pun kita tengok pun memang perlu ada dibaiki sikit. Boleh saya silakan Pak Yah. Prof, saya sangat tertarik dengan
moto kita ini. Berilmu bakti. Murni tu. Dia murni. Betul. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau orang bercakap mengenai bakti dan kebenaran, bakti, kebenaran, keikhlasan, akhirnya dia akan menggunakan hujah agama. Dia menggunakan hujah agama untuk memperkuatkan apa kata-kata dia. Saya fikir dalam keadaan kita sekarang ini, kita masyarakat majmuk, kemudian kita masih lagi untuk berdakwah. Adalah cantik kita tidak menggunakan hujah agama. Sekadar hujah biasa, iaitu contohnya berilmu dan berbakti. Semua orang boleh gunakan, dan saya fikir kekuatan akal akan menerangkan dengan baik, akan jalan pergi ke situ. Sebab itu saya ada sebut dari awal tadi bahawa sebaik-baik manusia yang Tuhan suka ialah manusia yang menolong orang lain. The other way around to say, kita punya moto. Tapi kita tak cakap apa, bro. Macam itulah. Alright. Akhir kata boleh tak? Boleh, Prof. Boleh bercakap, Prof. Tak ada masalah. Bukan bagi alumni, bukan graduate kita nak keluar. Ini yang masih berada di dalam kampus ni. Mahasiswa lah, bro. Mahasiswa tadi apa, bro? Mahasiswa, graduan. Prof. Itu pun harus dalam saya apa ni, terutama sekali staff lah. Matlamat kita nak melahirkan modal insan yang cemerlang. Okey. Pernah sebut. Itu universiti. Okay. Kalau kita dah dapat menghasilkan modal insan, itu duty and responsibility. Tanggungjawab kita semua ni. Tugas dan tanggungjawab. Bakti ni pada saya beyond, melampaui itu. Bagi saya lah. Itu yang boleh sampai peringkat mengagumkan tu, bro, kan? Beyond. It's beyond. Dia melampaui tugas dan tanggungjawab kita. Jadi kalau tugas kita melahirkan modal insan, dengan kita berbakti, modal insan kita tu lebih cemerlang. Saya sonok, Prof. Kalau boleh saya nak saya haraplah apa ni, kalau setakat berbakti itu matlamat kita, tak payah jadi moto, senaraikan dalam matlamat universiti. Ada tak dalam matlamat universiti berbakti? Tak ada. Dia ada dalam moto kita. Dia ada moto. Di dalam ada moto kita. Jadi dia beyond duty and responsibility. Prof patut menulis perkara ini, berilmu dan berbakti, kemudian kita edarkan kepada semua. Tak salah dipertanggungjawabkan kepada saya. Biarlah. Mungkin dipanggil nanti macam Prof kata ada siri-siri saya nak mahasiswa tidak ada, perkataan itu tidak ada dalam akta. Ya, disebut tadi kan. Cuma saya membetulkan bahawa mahasiswa hanya tidak ada. Yang ada hanyalah pelajar. Prof, saya nak petik satu kata-kata seorang manusia yang hebat, Rabindranath Tagore. Katanya, Prof, bukan pemukul yang melicinkan kerikil, tapi denangan airlah yang menyebabkan kerikil itu bulat. Ini dia maksudkan kepada pendidikan, Prof. Okey. Itu penutup yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah di penghujungnya. Kita nak kupas berilmu berbakti ni bukan sekadar kita nak dapatkan apakah titik bukti tentang berilmu berbakti ni, tapi apa kesepaduan pemahaman kita semua. Macam Pak Yamalong tadi, bukan mahasiswa, daripada pelajarnya, graduat dan juga alumni-nya pula. Bagaimana akhirnya kita akan membawa? Adakah kita terlewat ataupun kita nak kena ada pemahaman semula? Kita akan bincangkan lagi perkara ini sehinggalah nanti kemungkinan
ada pengharapan kita dah ulang banyak kali bahawa ruang penambahbaikan dan ruang paling besar dalam dunia, mungkin ada penambahbaikan agar kita sama-sama faham kesepaduan tentang berilmu bakti. Jadi untuk itu dulu, untuk cerita sikit siri kedua. InsyaAllah kita akan bersama nanti untuk siri yang selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita. Saya makin seronok dah ni. Saya akan panggil lagi 2-3 kali dengan Prof nak bercakap ni. Pak Yah juga dah lama tak bersembang begini. Keluar idea-idea yang sedikit falsafah untuk kita kupas, dan kita harap ia bukan sekadar sembang, tetapi kita akan ada tindakan selepas ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.